Kan sekarang, zaman sekarang tidak ada Taurat lagi. Zaman sekarang tidak ada Taurat. Tapi bila kita sebut Taurat ni, mana Taurat yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi. Orang Kristian, adakah mereka percaya kepada Taurat? Ya, mereka percaya kepada Taurat. Mereka panggil Old Testament. Bible tu dia bahagi pada dua. Satu Old Testament, yang kedua New Testament. Old Testament tu Taurat, perjanjian lama. New Testament, perjanjian baru, merujuk kepada Injil. Baik. Dia kata apa tuan-tuan, dalam Taurat ni, dalam Genesis, dalam Old Testament, perjanjian lama, dia kata, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. Dia kata tu ayat 21. Ayat 22 dia kata, and the rib which the Lord God had taken from man made he a woman and brought her unto the man. Dan ayat 23 dia kata, and Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh, she was taken out of man. Dia kata, nak kena saya terjemah ke? Mesti orang ketereh nak kena saya terjemah lah. Baik tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Dia kata Tuhan ni, dia kata telah buat Nabi Adam ni tidur dengan tidur yang lena. Ini mengikut Old Testament, yang mana yang orang Kristian duk baca ni tuan-tuan. Dia kata Allah, dia kata Tuhan buat Nabi Adam tidur dengan tidur yang lena, deep sleep, tidur yang lena. Dan Tuhan ambil satu daripada tulang rusuk Nabi Adam, ambil satu, ambil ni, he took one of his ribs, dia ambil satu tulang rusuk Nabi Adam and close up the flesh instead thereof. Bila daging dia buka, bila dada dia buka tu, ambil satu tulang, lepas tu dia tutup balik. Tuan-tuan nampak kan? Nampak? Baik, dia tutup balik, ambil satu tulang. And the rib which the Lord God had taken from man, bila dia ambil satu tulang rusuk tu, made he a woman, dia ciptakan satu perempuan, and brought her unto the man, dan dia bawa perempuan yang dia cipta tadi balik kepada lelaki. Mana balik kepada Nabi Adam alaihissalam. Ni kalau ikut Bible tuan-tuan sekalian. Dan Adam kata, ini adalah satu daripada tulang-tulang saya dan daging daripada daging-daging saya, dia kata. Baik tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Ini adalah Bible yang tidak ada kawalan. Bible yang tidak ada kawalan, sehingga menyebabkan Bible yang ada pada zaman hari ini sangat banyak. Mereka tak tahu yang mana satu yang original, yang asli, tak tahu, sebab tidak ada kawalan. Berbeza dengan Islam, satu agama yang sangat mengawal ketat Quran. Kita ada banyak Quran tak? Ada satu je Quran. Kita pergi mana-mana negara sekalipun, hanya ada satu sahaja Quran. Kalau berbeza sekalipun, hanyalah qiraat, cara baca. Kan? Tuan-tuan dekat Masjid Ketereh ni baca ikut riwayat mana? Tuan-tuan belajar tak tajwid? Tajwid tuan-tuan. Ramai datang malam ni kan, berapa ribu orang malam ni. Malam ni datang ramai kan. Saya pergi mana-mana masjid tuan-tuan, seluruh Malaysia saya pergi berceramah, mana-mana masjid saya duk tanya, semua jawab kalau ceramah kuliah ada 100 orang, 200 orang, ada 1000 orang. Kalau time kuliah tajwid tinggal 10 orang. Kadang-kadang hak 10 tu tinggal 5 orang. Pakat lari habis. Pasal apa? Takut tu imam ataupun ustaz yang mengajar tajwid ni tegur, nanti malu. Pakat lari habis, tinggallah 4-5 orang. Menyebabkan kita mengaji pun kita tak tahu kita mengaji ikut riwayat siapa. Kita di Malaysia ni kebanyakannya kita ikut riwayat Hafsin an Asim, kan? Baik. Kalau beza pun beza hanya cara bacaan. Hanya cara bacaan. Makna dia tak lari tuan-tuan. Makna dia tak lari. Contohnya apa dia? Yang perbezaan cara bacaan antaranya kita baca in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, kan? Belajar tak ayat tu? Mesti tuan-tuan belajar ayat ni. Kalau tuan-tuan belajar qiraat, tuan-tuan akan jumpa contoh apa dia? Ayat ni contoh, sebagai contoh. In ja'akum, bila ataupun jikalau datang dekat kamu
fasikun, satu orang fasik, binabain, dengan satu berita, fatabayyanu, maka dapatkanlah keterangan, kebenaran, bukti cerita tu dulu, dapatkan penjelasan dulu. Fatabayyanu itu qiraat ataupun cara baca yang dipersetujui oleh jumhur, oleh majoriti ulama. Minoriti, sebahagian kecil ulama, dia kata kita tak baca fatabayyanu, tapi kita baca fatasabbatu. Fatasabbatu makna dia apa? Sabitkan kebenaran dia. Lebih kuranglah makna kan. Dia tak lari, makna dia tu tak lari. Sebab apa berlaku perbezaan bacaan? Sebab masa wahyu turun dulu, zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa tu baris tak ada, atas bawah dhammah baris depan tak ada, titik pun tak ada, fa dengan qaf serupa kan, ta sa nun dengan ba sama, tak ada titik, ghin dengan ain sama, ha dengan kha dengan jim sama, titik tak ada, nak baca macam mana? Maka selepas beberapa tahun selepas turunnya wahyu, bila Islam dah tersebar ke negara-negara, wilayah-wilayah bukan Arab, kita hadapi masalah sebab orang bukan Arab dia tak boleh baca Quran kalau tak ada baris, kalau tak ada titik. Orang Arab dia boleh baca, tapi kita tak boleh baca. Maka dicipta titik, dicipta baris atas, baris bawah, baris depan, supaya orang Melayu macam kita ni, orang Cina dan sebagainya boleh baca Quran kan. Tapi orang Melayu kita tuan-tuan, bubuh titik, bubuh baris pun tak boleh baca Quran juga, pun tak boleh baca juga. Kesian orang Melayu ni tuan-tuan, punya teruk kita ni, bubuh baris tu dengan titik pun tak boleh baca. Jadi dengan sebab tidak ada titik, orang Arab yang baca ni ada yang baca fatabayyanu, ada yang baca fatasabbatu. Menyebabkan berlaku perbezaan cara bacaan, tapi makna dia tak lari banyak. Itu contoh tuan-tuan sekalian. Jadi Quran ni satu je kita ada. Hadis Nabi kita buat penapisan. Mana-mana hadis maudhu' kita bagi tahu ni hadis maudhu', hadis palsu tak boleh pakai. Supaya apa? Supaya Islam ni menjadi satu agama yang terjaga. Dia takkan jadi macam Kristian. Contohnya tuan-tuan sekalian, apa bahayanya kalau kita biarkan hadis-hadis palsu ni disebarkan di kalangan masyarakat? Antaranya ialah pasal kayu koka tuan-tuan sekalian. Kan? Orang Melayu kita ada yang pergi Mekah, dia kirim dekat saudara dia kata tolong beli dekat aku kayu koka, dia kata. Pergilah dekat tanah suci tuan-tuan sekalian, jumpa orang duk berniaga tu, kata mana kayu koka? Yang hadap berniaga tu tuan-tuan, dia kata apa? You mau yang original ke you mau yang tiruan? Dia tanya. Yang original mahal, dia kata. Katalah 100 rial. Yang tiruan murah 10 rial. Kita pun kata nak ambil dua-dua lah. Yang original aku nak ambil, yang tiruan aku nak bagi dekat jiran-jiran aku. Oh, punya jahat kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan bagi tahu dekat saya, macam mana tuan-tuan boleh percaya yang tu original? Ada siapa boleh cek tengok tak kayu koka tu original ke tak original? Tuan-tuan kena kelentong, kena tipu lagu tu lah. Macam Cina yang jual spare part kereta dekat tuan-tuan, nak beli penapis minyak, jumpa dengan toke Cina kedai mana entah kat tepi jalan tu, kata toke, saya mau oil filter satu. Cina tu tanya, ya mau yang elok ke yang tak elok? Dia tanya kan. Dia kata ada dua, yang elok dengan yang tak elok. Kita pun tanya dia, yang elok harga berapa? Dia kata yang elok harga 20, yang tak elok harga 15. Beza RM5. Kita kata dah beza RM5, ambil yang elok ah. Padahal dia pergi belakang tuan-tuan, hak tu lah dia ambil tuan-tuan. Hak elok pun hak tu, yang tak elok pun yang tu. Kita dah tak cerdik, ambil hak tu lah kena tipu tuan-tuan sekalian. Betul tak? Itu yang duk berlaku. Dahlah kena tipu dengan orang yang macam ni, pergi dekat Mekah, dekat Madinah, kena tipu dengan geng Arab daripada Mesir dan sebagainya. Ni masalah tuan-tuan sekalian.
Dahlah kena tipu macam tu. Benda-benda yang macam ni tuan-tuan, yang Nabi pun tak cerita, orang bawa cerita kayu kokar ni lah yang buat. Apa ni, tongkat Nabi Musa, kayu kokar ni lah yang buat. Bahtera Nabi Nuh, kayu kokar. Semua kayu kokar, tuan-tuan sekalian. Dari mana cerita ni kita tak tahu. Dan kita akan dapati betapa orang yang percaya benda ni tuan-tuan, bila dia balik dia cerita, ni aku dapat cincin kayu kokar mahal aku beli, oh dia kata $200 aku beli original, dia kata. Pergi hantar makmal, betul tak kayu kokar tu? Hantar makmal nak tengok betul tak kayu kokar. Hantar kayu pokok tamar, pokok kurma mana dia ambil, kita tak tahu. Bukti betapa tak cerdiknya kita orang Islam sekarang, tuan-tuan sekalian. Maka Islam datang, dia tapis benda-benda macam ni supaya kita jangan duk jadi macam orang Kristian. Macam mana orang Kristian, tuan-tuan sekalian? Kita tengok. Orang Kristian kata dengan sebab Tuhan menjadikan Hawa daripada tulang Nabi Adam, dengan sebab Bible bagi tahu Allah Ta'ala ataupun Tuhan ambil satu tulang rusuk Nabi Adam nak buat Hawa, menyebabkan Adam, orang Kristian percaya ni, menyebabkan Adam tulang rusuk dia kurang satu daripada orang perempuan. Orang Kristian percaya macam tu. Orang Kristian percaya macam tu. Baik, kalau tuan-tuan nak tengok siapa yang rajin nak check internet, dia boleh tanya Syekh Google. Tanya Syekh Google. Tanya Syekh Google. Tuan-tuan pergi Google satu nama, iaitu satu orang, nama dia tuan-tuan sekalian, seorang saintis yang bernama Andreas Vesalius. Andreas Vesalius ni satu orang physician, satu orang pakar perubatan yang mula-mula sekali dia belah mayat, dia buka dada mayat, dia tengok tulang rusuk lelaki dengan tulang rusuk perempuan, bilangan dia sama. Hak lelaki pun 12 campur 12, 24. 12, yang perempuan pun 12 juga. Menyebabkan tuan-tuan, di benua Eropah pada masa tu, berlakunya kegemparan kerana apa yang ditemui oleh Vesalius ataupun Andreas Vesalius ini bertentangan dengan kepercayaan yang selama ini diyakini oleh orang-orang Kristian. Kita nak kata apa, tuan-tuan? Nak kata apa? Kita kata Bible kata macam ni. Tiba-tiba bila buka, kali pertama manusia buka mayat, bilang tulang rusuk, tengok tulang rusuk lelaki dengan tulang rusuk perempuan tak ada beza, sama. Lelaki pun 12, yang perempuan pun 12. 12 campur 12, 24 tuan-tuan sekalian. Sekarang kita nak kata siapa salah? Bible salah ke? Menyebabkan padri-padri Kristian di benua Eropah pada masa itu menyatakan Vesalius seorang pakar perubatan yang sesat, yang dirasuk oleh syaitan kerana membuat satu pengisytiharan yang bertentangan dengan Bible. Hari ini tuan-tuan sekalian, hari ini tanyalah mana-mana pakar perubatan sekalipun, mereka tetap mengatakan bahawa tulang rusuk yang normal adalah 12. Siapa yang ada 13, dia tidak normal. Siapa yang ada 11, dia tidak normal. Tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan kira tulang rusuk ada berapa. Bilang-bilang ada 20. Yang ni masalah. Cuba bilang ada berapa. Maka bilangan dia mesti 12 bagi lelaki ataupun perempuan yang normal. Puncanya apa, tuan-tuan sekalian? Puncanya kerana Bible tidak dikawal. Bible tidak dijaga oleh padri-padri Kristian. Mereka tambah apa yang mereka suka, mereka buang apa yang mereka suka. Mereka tidak menjaga keaslian, originality, keaslian, ketulinan Bible. Sebab tu kita orang Islam
tuan-tuan sekalian, kita sangat-sangat menjaga keaslian, ketulinan Al-Quran dan keaslian, ketulinan, kesahihan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya apa yang berlaku kepada agama lain tidak berlaku kepada kita. Nak ambil contoh agama lain banyak tuan-tuan, antaranya agama Hindu pun serupa. Saya ada pelajar-pelajar yang belajar dengan saya di universiti tuan-tuan. Saya tanya pelajar saya yang Hindu ni, Nanda ni, foto ada kat dahi. Dia tanya dia, Tuhan kamu ada berapa? Soalan mudah tuan-tuan, very simple punya soalan. Tuhan ada berapa? Hak seorang pandang hak belah kanan pandang hak belah kiri, hak ni pandang belakang, tak tahu nak jawab Tuhan ada berapa. Saya tanya pasal apa? Dia kata it's quite complicated. Dia kata, oh complicated, nak cerita tu payah. Saya kata complicated macam mana? Make it simple, buat bagi senang, cerita kat saya bagi senang. Dia kata gini, dia kata Tuhan dalam Hindu ni asal-asalnya ada satu. Asal-asal ada satu. Okey, saya kata kalau macam tu serupalah dengan Islam. Islam pun percaya Tuhan satu. Dia kata ya, asal-asal. Dia kata lama-lama dulu, dia kata memang orang Hindu percaya Tuhan ni satu. Lepas tu saya tanya dia, yang jadi banyak tu bila? Hindu ni tuan-tuan, dia percaya kepada Trimurti. Trimurti maknanya Tuhan ni jadi tiga. Daripada tiga tu dia berkembang pula jadi banyak, sampai ribu, sampai juta. Saya pun pening bila dengar dia punya explanation tu. Saya cek dengan beberapa pakar agama Hindu pun, bila mereka cerita, mereka tak boleh nak cerita secara sebagaimana kita orang Islam. Dia tak boleh cerita macam tu, sebab dia jadi terlalu complicated. Daripada Tuhan hak satu tu, lepas tu mereka tambah pula Tuhan tu jadi banyak. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kerana agama Hindu juga dia tidak ada pengawasan, menyebabkan agama dia ditunggang terbalik. Sama juga tuan-tuan sekalian, kawan-kawan kita yang Cina. Cuba tuan-tuan tanya kawan-kawan kita yang Cina, agama dia agama apa? Saya tanya kawan-kawan saya yang Cina, lawyer-lawyer Cina tuan-tuan, saya tanya dia, termasuk anak murid saya yang Cina, saya tanya dia, kamu agama apa? Kalau Cina tuan-tuan, biasanya mereka akan jawab dua agama. Biasanya dua agama. Agama Taoism, Tao dan Buddha. Dia gabung dua sekali, Taoism dengan Buddha. Yang lain tu jawab dia Kristian, dia tak percaya pada agama macam-macam. Tapi kalau dia jawab dia Buddha, biasanya Buddha dia campur dengan Tao. Sebab apa? Sebab Buddha dia tak ajar tentang Tuhan. Dia tidak ajar tentang syurga dan neraka hari akhirat. Lepas mati tu tak ada cerita tu. Tapi nak untuk tampung cerita lepas mati pasal Tuhan ni, dia kena ambil agama Tao. Taoism ni campur dengan Buddha, baru mereka boleh hidup dunia dengan akhirat. Pening tak? Pening tuan-tuan. Nak bagi contoh, sebab tidak ada pengawasan ni. Bila tidak ada pengawasan, agama sudah tidak tulen. Agama tidak tulen, dah jadi karut. Saya duduk di Penang tuan-tuan. Rumah saya dekat kepala batas Pulau Pinang. Saya biasa pergi ke mahkamah Bukit Mertajam. Antara mahkamah yang saya biasa pergi, mahkamah Magistrate Bukit Mertajam. Bukit Mertajam ni ramainya orang rakyat Malaysia yang berbangsa Cina. Ramai yang berbangsa Cina di Bukit Mertajam. Jadi kita biasa tengok rumah-rumah yang color merah tu, tuan-tuan tahu tak? Yang color merah tu, yang dia buat semayang tu, dia letak limau apa semua. Tuan-tuan biasa tengok kan? Biasa tengok. Satu kali saya duduk berjalan dekat Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam, saya lalu depan kedai, saya tengok tempat dia semayang yang color merah tu, tuan-tuan sekalian, dia letak oren plastik. Saya pun tanya dekat tokek kedai tu, saya kata, tokek, saya biasa tengok you punya kawan kalau letak oren, dia letak oren betul, pasal apa you letak oren plastik? Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata membazir. Dia kata, saya kata pasal apa membazir?
Dia kata iyalah, kita bagi oren betul pun, lepas tu dia busuk macam tu, baik saya letak oren plastik jimat sikit. Dia kata. Saya kata, apa tujuan you letak oren? Dia kata nak bagi Tuhan makan. Lah, bagi Tuhan makan oren plastik. Dia kata, lah you tahulah. Dia kata, cuba tuan tengok, rosak dah agama, rosak, agama akan jadi rosak. Satu lagi, saya duduk lalu jalan-jalan dekat mahkamah tu, saya tengok ada satu rumah merah dia tu, dia ada tangga pula tuan-tuan. Ada tangga, tak tinggi, rendah je, dalam 1 jengkal 2 jengkal daripada tanah je. Ada tangga kecil naik ada tu. Saya tanya tokeh tu, tokeh, saya tengok tempat lain tak ada tangga, pasal apa you letak tangga? Dia kata kita letak tangga supaya senang Tuhan nak naik makan. Dia kata, lah tuan-tuan nak bagi Tuhan makan satu bab dah. Siapa Tuhan ni? Tuhan tu Tuhan ke engkau hak Tuhan ke? Yang Tuhannya patutnya Tuhan tu bagi kita makan, ni kita pula bagi Tuhan makan, satu bab. Yang kedua nak bagi Tuhan tu senang makan, pergi letak tangga pula. Tuan-tuan, karut tuan-tuan. Sebab tu agama kita ni tuan-tuan, dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh kita biarkan orang suka hati buat cerita yang tahyul, yang karut, tak boleh. Lepas tu tuan-tuan sekalian, jiran sebelah rumah saya ni cerita lama, masa saya sewa rumah mula-mula kahwin dulu. Masa tu apa, yang banjir ni apa, La Nina. Banjir, yang hujan banyak, banjir. La Nina kan? Yang panas tu El Nino, betul tak? Saya dah confused. Rasanya macam tu. El Nino ni bila panas kemarau kan. Yang banjir ni La Nina. Masa tu La Nina dekat Penang. Saya bunyi jiran sebelah duk kongkang. Saya pun tanya dia, jiran sebelah. Saya biasalah kalau Cina saya panggil dia tokeh, semua saya panggil tokeh. Saya kata, tokeh, you buat apa bising? Dia kata, ni nak prepare untuk La Nina. Dia kata. Saya pun tengoklah dia buat macam tembok dekat pintu. Pasal apa buat tembok? Dia kata takut nanti bila banjir air naik masuk dalam rumah. Dia kata, oh, lepas tu pasal apa you ketuk dinding? Ni nak ubah Tuhan, dia kata, pergi letak kat depan. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila dia penaik dinding tu, ikut kepercayaan dia, Tuhan dia tak boleh ada dua Tuhan dalam rumah. Tuhan dalam rumah satu, Tuhan luar rumah satu. Jadi bila dia angkat dinding yang banjir tu, nak tahan banjir tu, menyebabkan Tuhan yang dia letak dekat pintu, dekat luar tu, jadi dua-dua duduk dalam rumah. Saya kata, kalau dua-dua Tuhan duduk dalam rumah macam mana? Dia kata, gaduh lah, dia kata. Cina tu kata kat saya, bukan saya kata tuan-tuan, Cina tu kata dua Tuhan dalam rumah jadi gaduh. Tuan-tuan, ni semua orang cerdik tuan-tuan, bukan orang tak cerdik, semua orang cerdik. Bila meniaga, kaya raya, bawa Mercedes, ada company besar. Tapi tuan-tuan sekalian, bila bab agama ni dia jadi tahyul, jadi khurafat, dia jadi bodoh tuan-tuan sekalian. Ini masalah. Sebab tu kita sangat menekankan supaya benda yang berlaku kepada agama lain tuan-tuan, yang berlaku pada Kristian, berlaku pada Hindu, berlaku kepada agama-agama Buddha, Tao dan sebagainya, tidak berlaku kepada orang Islam. Jangan nanti satu masa depan tuan-tuan, orang bukan Islam pula mentertawakan orang Melayu yang duk tokok tambah agama dia tanpa ada dalil. Dia mai buat reka ikut suka dia. Jangan buat benda macam tu tuan-tuan. Sidang hadirin mukminin, saya janji 1 jam kan, ni tinggal lagi 10 minit. Baik. Jadi apa yang kita nak buat tuan-tuan sekalian ialah kita nak pastikan bahawa agama yang kita pegang ni betul-betul yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya nak tunjuk kepada tuan-tuan sekalian satu contoh bagaimana yang pernah berlaku pada zaman Nabi. 3 orang sahabat Nabi yang mana mereka ni cuba untuk menjadikan agama mereka sangat elok. Bukan mereka nak jadi tak elok dah. Bukan mereka nak masuk neraka, bukan. Mereka nak masuk syurga Allah Ta'ala. Nak jadi orang baik. Tapi bila cara tu tak kena tuan-tuan sekalian, kalau cara tu tak kena, maka Nabi pun larang perbuatan macam tu. Contohnya, sidang hadirin mukminin, ada 3 orang sahabat Nabi yang mana dia nak tahu sangat amalan Nabi ni macam mana.
Lalu mereka ni tuan-tuan pergi berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha dan tanya kepada Aisyah tentang ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah pun cerita. Aisyah cerita kepada 3 orang sahabat Nabi ni macam mana ibadat Nabi ni. Macam mana hakikat sebenar ibadat Nabi. 3 orang sahabat Nabi ni dia rasa tak cukup dengan hak Nabi buat tu. Mereka rasa nak kena tambah lagi. Hak Nabi buat tu tak cukup. Sebab apa dia kata? Nak banding dengan Nabi ni, dia kata Nabi tak apalah, dia Nabi, dia kekasih Allah, dia adalah hamba Allah yang Allah Ta'ala sayang. Yang kami ni dosa kami banyak, dia kata. Dan bila dosa kami banyak, amalan kami kena lebih banyak daripada Nabi. Dia buat logik macam tu. Dia fikir kalau Nabi, amalan Nabi macam tu, Nabi tu sikit, dia kata. Nabi tak apa buat sikit macam tu sebab Nabi memang dia Allah Ta'ala kasih. Kita ni banyak dosa, maka kita kena tambah lagi tuan-tuan sekalian. Dia faham lagu tu. Maka benda hak dia faham tu sampai kepada pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada mereka kata apa? Dia kata, aku akan solat malam, aku akan qiyamul lail, aku tak mau tidur-tidur dah, aku nak semayang terus menerus, dia kata. Yang seorang lagi kata, aku akan puasa. Aku akan puasa. Setiap hari tu aku akan puasa. Sedangkan hak Nabi ajar dekat kita, kalau tuan-tuan nak puasa terus menerus pun dia kena puasa Nabi Daud kan. Hari ni puasa, esok buka, lusa puasa. Macam dia kena selang-seli. Paling banyak pun kena selang-seli, kecuali puasa Ramadan ataupun puasa kifarat, itu cerita lain. Tapi kalau puasa sunat dia kena selang-seli. Yang seorang lagi kata, aku takkan kahwin selama-lamanya. Sebab apa? Sebab bila kahwin ni, perkahwinan tu mengganggu ibadat kita. Suami kacau kita, isteri kacau kita, anak-anak kacau kita. Betul tak? Bila kahwin ni dia ada banyak gangguan. Kadang-kadang kita duduk kat rumah nak berzikir apa semua, bini pula kata, bang, jomlah kita keluar, ada sale tu, dia kata, ada sale. Nak kena keluar lah pula sebab ada sale. Kadang-kadang duduk kat rumah nak kata, ayah, ni tuition ni ayah tak boleh tolong hantar tak? Kena hantar anak tuition pula. Dah lah hantar anak tuition, jam tengah-tengah jalan pula. Allah, banyak masalah kan. Begitu begini, kadang-kadang sekolah telefon pula, kita baru nak buka Quran, sekolah telefon pula, ni haji minta datang sekolah sekejap. Kata pasal apa? Ni anak haji ada masalah, kita pergi sekolah. Cikgu bagi tahu, anak kita ditangkap mandi dalam tangki air sekolah kat atas tu. Dia pergi mandi, dia buat swimming pool dalam tu. Macam-macam pening kepala kita tuan-tuan. Jadi ada orang kata lebih baik tak kahwin. Lebih baik tak kahwin, tak ada gangguan. Maka 3 orang ni, cerita 3 orang ni tuan-tuan, sampai kepada pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, antumul ladzina qultum kaza wa kaza. Kamu ke yang duk kata kaza wa kaza? Kamu ke yang duk kata macam ni, macam ni, macam ni? Kamu ke? Nabi tanya. Dia orang ni, dia kata ama wallahi, dia kata inni la akhsyakum lillah. Dia kata demi Allah, sesungguhnya akulah orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah Ta'ala. Nabi kata, antara kamu semua ni, di kalangan kita semua ni, Nabi kata aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata wa atqakum lah, aku yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan kamu semua ni aku yang paling bertakwa. Tapi Nabi kata apa? Lakinni asumu wa uftir. Tapi dia kata aku puasa dan aku berbuka puasa. Nabi kata wa usalli wa arqud. Dia kata dan aku juga, dia kata semayang, dan aku juga, dia kata tidur. Dan dia kata bahawa wa atazawwajun nisa. Dia kata dan aku juga berkahwin dengan perempuan. Nabi kata faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa-siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan termasuk dalam golonganku. Siapa yang paling baik tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling baik.
Kenapa yang kita nak pergi memandai-mandai, kita rasa nak buat benda yang lebih baik daripada Nabi, sedangkan kita takkan jadi lebih baik daripada Nabi, sebab Nabi adalah sebaik-baik makhluk yang ada di alam ini. Tuan-tuan, nak bagi contoh paling mudah supaya kita semua boleh faham. Kalau tuan-tuan ada kereta, ada kenderaan, tiba-tiba nak kena tukar spare part, alat ganti nak kena tukar, katalah brake pad, kan? Brake ni macam-macam lah, brake padnya, brake kitnya, macam-macam lah yang duk cengkang benda tu, macam